dia sudah pun melengkapi sekurang-kurangnya 6 rukun filem. Nampak? Inilah pertama kali nuzul Quran. Tuan-tuan dengar orang cerita bab filem, suka hati tuan-tuan lah nak panggil ke lepas ni. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ni tuan-tuan, punya indahnya kisahnya sehingga kan bukan setakat Allah yang nobatkan ini kisah terbaik, hingga kan sampai ke hari ni kita pun tak adalah ramai sangat kawan-kawan, tapi di kalangan pengkarya-pengkarya, orang yang pembikin filem pun memang dia orang akui Nabi Yusuf punya kisah ni kalau dia diangkat menjadi ke layar perak, dia siap boleh jadi blockbuster punya cerita ataupun top 10, top 5 movie Netflix pun kalah. Sebab apa yang berlaku dalam kisah, dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam ini, dia sudah pun melengkapi sekurang-kurangnya 6 rukun filem. Nampak? Inilah pertama kali nuzul Quran. Tuan-tuan dengar orang cerita bab filem, suka hati tuan-tuan lah nak panggil ke lepas ni. Jadi saya sebut lagi sekali, apa yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam sekurang-kurangnya melengkapkan, bukan rukun Islam. Dia ada ke ingat rukun puasa ada rukun? Dia filem pun dia ada rukun juga. Sekurang-kurangnya 5 atau 6 rukun-rukun filem. Dia kalau filem yang hebat, yang dahsyat ni, kot lah tuan-tuan ni nak jadi kot nak buat filem ke lepas ni kan, filem berunsur dakwah ke apa, sekurang-kurangnya 5 atau 6 ni dia kena ada. Pertama sekali, sebuah filem ataupun karya yang bakal memikat hati penonton, pertama sekali sekurang-kurangnya dia kena ada apa? Dia kena ada unsur komplot dan khianat. Itu kena ada. Berpakat untuk nak menjatuhkan syarikat Megah Holding. Itu kan standard nama cerita syarikat-syarikat macam tu kan sama. Gamuda Holding lah, apa Megah tak tahu macam tu lah. Nak menjatuhkan Datuk tu, Datan Seri dan cucu dia, menantu dia, nanti nak rampas kawan dia. Dia komplot tu dia kena ada. Sampai makan 13 episod tu boring kita, tak habis-habis lagi diorang ni. Kejap kata mati, hidup balik lah, apa macam tu kan. Pertama dia komplot untuk khianat. Tu nombor satu. Yang kedua, dan kalau dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam pun memang benda ni jadi, iaitu apabila Bunyamin dan adik-beradik yang lain semua masing-masing tak puas hati dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Habis kesayangan ayah melaci, habis kami ni tak kesayangan. Kamu sayang hak tu tentang orang handsome kita ni, tak tahulah apa sebab-sebabnya, banyak isu-isu lain. Jadi dia orang berpakat, dia ambil Yusuf lempar masuk dalam perigi, dalam telaga. Balik kata adik dah kena ngap dengan serigala dah, bagai cerita tu kan. Itu pertama. Yang kedua, dia kalau rukun filem yang bagus, yang hebat, mesti kok mana pun dengki. Dengki mesti kena ada. Dengki mesti kena ada. Dia minat dengan seorang perempuan, yang ni pun minat kat perempuan ini. Akhirnya dia orang kawan baik, kawan ni jadi jealous. Pasal apa perempuan tu minat kat dia ni? Apa dia pick up line tak power? Dia jadi ada dengki kat situ. Ataupun dengki sesama rakan niaga, dengki sesama adik-beradik, dengki sesama kejiranan, hantar santau, hantar sihir, bubuh apa dalam bubuh kacang. Jadi dengki ni benda ni, marilah cerita hantu, cerita bunuh, cerita James Bond ke apa, dengki tu mesti ada. Lepas tu tengok balik macam mana orang jahat ni boleh jadi jahat. Rupanya dulu dia kerja syarikat ni, tapi syarikat ni tak bayar gaji, dia lari, dia keluar, dia khianat syarikat ni balik sebab dia dengki. Ramai dalam tu dapat bonus, dia tak dapat. Macam tu je cerita dia pun kan. Jadi tak apalah kan, jauh pula cerita mana Yusuf kita ni, jauh sangat. Tapi nak bagi taunya realiti tu. Sebab apa? Ahsanil qasas, sebaik-baik kisah tu ada sebab tu. Dengki. Rukun yang ketiga adalah sebuah filem yang hebat, dia mesti kena ada cinta terlarang. Mak bapak tak setuju, kawan tak reda, dia ada lah tu, dia ada cinta-cinta terlarang. Saya ingat cinta terlarang ni paling banyak cerita Hindustan lah. Cerita Hindustan. Pasal dia orang kan daripada kecil-kecil dah dijodohkan. Mak bapak kawan baik, bapak kau ni, bapak kau ni kawan baik, anak kita kahwin lah. Mana mau kawan tu, dah keluar lagu itu, berguling-guling kat New Zealand, guling dekat salji lah, apa bagai semua, lalah lari rumah lah, apa jadi anak derhaka. Dia kata tak apa, demi cinta segalanya Tuhan reda, dia kata. Macam-macam cerita. Itu namanya cinta terlarang. Pendukung berapa lupa lah saya, 3 kan. 3. Yang keempat, dia kalau filem yang bagus cerita, kalau cinta terlarang kisah versi Nabi Yusuf ni, antara Zulaika isteri Al-Aziz dengan Nabi Yusuf alaihissalam lah, kisahnya begitu. Kemudian yang keempat, rukun yang keempatnya adalah sebuah kisah ataupun filem yang bagus, yang hebat, dia ada dalam tu unsur apa?
watak utama mesti jatuh. Tuan-tuan kalau tengok cerita apa, watak utama tak jatuh langsung, tak best. Dia mesti ada zaman kejatuhan tu, dia kena ada. Tak payah tengok cerita lain tuan-tuan. Adik-adik, anak-anak kita tengok Ultraman, daripada awal menang, baik tak payah tengok. Maknanya dia start cing, dia jadi tu kan, dia jadi tu. Kita kan macam tu, tengok Ultraman tu gerubung gerbak lampu menyala sakaratul maut tu kan, nyunyak tu, lalah dia payah, boom, dia bagi. Hati kita kata apa? Kalau daripada awal tadi kau payah kan senang, kau gedebung gerbak, apa masalah kau? Setengah jam kau tengok, lalah keluar penaja Apollo keluar mari kan senang. Daripada awal aku boom bagi, senang, banyak kerja sikit. Sibuk nak raya apa ni, lambat pula raksasa ni pun. Jadi itu dia tak boleh. Dia filem, dia mesti kena ada watak utama tu, dia kena gedebung gedemak sikit baru sedap cerita tu. Tapi jangan mati. Hero utama jangan mati, bakar panggung tu. Dia kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita mana-mana lah, Bollywood ke Hollywood ke apa, hero tak boleh mati. Hero mati dia bakar panggung tuan-tuan, tak boleh. Kok mana dia pandai-pandai dia buat lah, mati hidup semula ke apa, buatlah ke mana jadi ular ke apa. Janji jangan mati, itu je lah cerita dia. Tak faham tak apalah tuan-tuan, jauh sangat tapi ni pun kan dia watak utama jatuh. Kalau dalam versi Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf yang asalnya bermimpi nampak Raaitu ahada asyara kaukaban, inilah diperlihatkan matahari bintang semua sujud kat Nabi Yusuf tu, nampak macam petanda-petanda nak naik pangkat, ikut jadi datuk ke Tan Sri ke apa. Masuk penjara lah kali. Masuk penjara tu bagaikan kejatuhannya lah, era kejatuhan dia, zaman kejatuhan dia. Tetapi di setiap kejatuhan jangan bimbang, rukun kelima dia disebut sebagai happy ending. Happy ending. Dari penjara ke Putrajaya, contoh. Contoh. Kau tak faham saya ulang balik. Contoh lah kan. Macam tu lah, baru dia jadi happy ending. Cerita tu jadi shock. Dia ada macam liku-liku tu dia ada. Kalau hidup tu macam atas kapas yang gebu naik, dia tak berapa shock. Dia ada gogak orang sopo orang itu ini, dia ada liku. Kalau buat buku tu sedap lah macam mana jatuh, macam mana dia bangkit semula itu. Ni hebat dia. Dan rukun yang ke-6 ni kalau ikutkan dia tak berapa nak ni sangat, tapi kalau tuan-tuan nak masukkan pun boleh juga, iaitu lebih kepada cinta sajalah. Lepas tu cerita-cerita epic, cerita lama-lama dulu ni kalau ikutkan bosan, boring, dia tak ada apa sangat. Tetapi dia orang nak melariskan cerita-cerita ni, maka dimasukkanlah unsur cinta. Kalau dulu-dulu punya cerita Pearl Harbor, macam cerita Hiroshima meletup apa, dia orang kena bom kan, bubuhlah unsur askar tu bercintalah dengan nurse ni apa benda lah, cinta dengan askar pula cerita tu. Lepas tu cerita Titanic, Jack and Rose tu, ada bubuhlah unsur cinta tu, bagi cerita tu jadi drag, jadi 3 CD, 3 keping CD tu, panjang cerita, jadi bubuhlah cinta sikit. Isu utamanya tak ada apa pun, tenggelam kapal tu pun. Saya ingat kapal tu tenggelam setengah jam cukup dah, tapi dia nak pergi drag lama sikit, yang bayar tiket pun puas hati, makan popcorn pun habis 2 bungkus. Jadi cinta tu dia masuk kan. Maka dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, fahamlah kita kenapa ayat ketiga surah Yusuf ini Allah menobatkan bahawa ini adalah ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Muhammad, kalau mu nak tahu, inilah kisah terbaik, bukanlah mengkesampingkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, hatta Nabi kita Muhammad SAW. No. Itu semua hebat-hebat, perjuangan dia orang pun tak kurang hebat juga. Tapi Nabi Yusuf ni dia ada kisahnya yang tersendiri. Dan satu fakta yang tuan-tuan kena tahu juga tentang Nabi Yusuf ini, one and the only. Ini kita sebut ya, one and the only, kisah yang mengikut susunan. Maknanya dia ada intro kan, kemudian kalau lagu tu chorus lah, dia ada part naiknya, kemuncaknya, dia ada ending. Berbanding dengan kisah-kisah Nabi Allah yang lain secara berserakan, kejap dalam surah Baqarah, kejap dalam surah Ali Imran, kejap dalam surah An-Nisa, dia berserak sikit dia punya kisah-kisahnya dan tak ikut turutan. Dalam kisah ni cerita dah berlawan dengan Israel dah, tengah ni cerita kelahiran pula, dia tak ikut susunan. Tetapi kalau Nabi Yusuf ini memang hampir 80% surah Yusuf itu adalah dialog.
dialog saja, percakapan antara Nabi Yusuf dengan ayahandanya, Nabi Yusuf dengan